إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه، إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرة جميع الأولياء والصالحين وجميع المسلمين والمسلمين برحمتك يا رحمن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi, alhamdulillah Allah izinkan kita sampai ke dalam bulan Syaban ni. Mudah-mudahan sampailah umur kita untuk mengerjakan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita kesihatan sebaiknya yang dapat kita manfaatkan dalam hidup kita yang berbaki ini dengan melakukan taat dan ketaatan. Allah jauhkan kita daripada mencipta keburukan, melakukan keburukan, dan mudah-mudahan bukan hanya itu, Allah hindari kita juga daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dalam hidup. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi, pagi ini kita akan berbicara sedikit tentang hal-hal yang akan menambah baik Ramadan kita. Tak lama dah masa yang tinggal untuk kita. Masa ni cepat tuan-tuan. Kalau kita nak tengok umur kita ni, kita tengok Ramadan lah. Ramadan ke Ramadan tu rasa umur kita dah berlalu cepat betul. Sebab itu bagi orang-orang soleh, malah salafus soleh sejak dulu lagi, mereka sangat berdoa untuk nak datang Ramadan ni. 6 bulan sebelum bulan Ramadan dah doa dah, minta sampai. Sebab ada sesuatu dalam bulan Ramadan ini yang tidak boleh dicapai di mana-mana bulan yang lain. Dan selepas bulan Ramadan mereka ambil masa 6 bulan pula untuk berdoa supaya mudah-mudahan Allah terima Ramadan yang kita lakukan. Sebab tu pada pagi hari raya tuan-tuan, 1 Syawal, antara doa kita sesama kita bila kita salam, kita sebut apa tuan-tuan? Taqabbalallah minna wa minkum. Supaya Allah mudah-mudahan menerima apa sahaja yang kita buat. Kerana dia akan boleh cover segala-gala sepanjang hayat kita. Perkara-perkara yang tidak dapat kita lakukan sebaiknya. Jadi mari kita tengok beberapa persiapan yang mudah-mudahan dapat kita lakukan sebelum kita menjengah dan memasuki Ramadan ni. Mudah-mudahan tuan-tuan kita lebih bersedia secara lahir dan juga secara batinnya untuk menyambut Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah elok kita ambil juga, sebab mana-mana majlis ilmu akan jadi sia-sia bila mana kalamullah itu tidak dibaca, hadis Nabi tidak disebutkan. Jadi kita ambil ayat yang menjadikan asbab untuk kita menerima tanggungjawab Ramadan ni. Dia datang daripada Al-Quran, ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang menjadi sebab Ramadan itu difardukan. Telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Artinya tuan-puan, pertama kita nak ambil faedah tentang ayat ini. Perintah solat, perintah berpuasa ni adalah perintah yang memang telah difardukan sejak Islam ini diterima menjadi agama Allah. Sejak Nabi Adam datang
Sampai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah ni ada berdasarkan pada ayat yang Allah sebut ni. Cuma panjang pendek waktu dia, lama mana masa mereka berpuasa, fi ilmillah, hanya Allah yang tahu. Puasa menjadi sebab untuk seorang hamba itu membersihkan rohaninya. Sebab dia rasa berat. Lebih-lebih bagi kita yang duduk atas ekuator ni. Setengah negara lain, bila masa puasa ni berlalu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, masa hari kita sambut Ramadan setiap tahun ni kan, bulan tu makin ke bawah, makin ke bawah. Ni bulan 3, raya bulan 4. Tahun depan kita akan berpuasa di awal bulan 3. Raya awal bulan 4. Tahun berikutnya kita akan berpuasa di bulan 2, raya bulan 3. Macam tu lah. Akhirnya balik macam dulu, balik raya sambut puasa di bulan Disember, dan demikianlah. Maksudnya setiap tahun dia akan kurang 2 minggu lebih kurang daripada tahun Masihi. Bagi orang-orang yang tinggal di negara yang 4 musim, dan dia ada musim luruhnya, ada musim saljinya, dinginnya, ada musim panasnya, ada musim bunganya. Dan negara macam ni, bila 2 minggu tu bertukar, dia lalu macam kita juga. Sebab itu bila sampai contohnya bulan 12 sejuk. Bila sejuk, negara-negara yang terlibat dengan 4 musim ni, dia punya masa malam dia panjang, masa siang dia pendek. Bila jadi macam tu, artinya masa mereka berpuasa tu pendek malam dia panjang. Kadang-kadang subuh tu pukul 7, buka puasa pukul 4.45, pukul 5, pendek. Tapi ada waktu bila kena dia musim panas, dia punya masa siang dia panjang, masa malam dia pendek. Atau ni adalah negara yang kena macam tu. So bila jadi macam tu, puasa dia sampai dekat 18 jam, 20 jam. Tapi bagi kita di Malaysia ni tuan-tuan, masa puasa kita panjang. Tak sepanjang mereka, tapi tidak pula pendek macam mereka. Duduk kat tengah-tengah tu, sebab kita duduk atas ekuator, garisan khatulistiwa ni. Masa puasa kita, kalau 24 jam sepenuh hari, separuh pada 24 jam, hari pula. Satu hari ada 24 jam. Separuh daripada 24 jam itu adalah 12 jam. Kita puasa dekat 14 jam. Maksudnya kita puasa lebih pada separuh hari. Kalau panas lah tuan-tuan. Sejuk jarang sangat kita jumpa panas. Maksudnya apa? Masa puasa kita bagi orang duduk di Malaysia, sejak kita lahir sampai kita mati, itulah tempoh masanya. Panjang tak? Panjang kan tuan-tuan? Panjang. Lebih pada 12 jam ni panjang. Sebab tu tuan-tuan tengok setengah agama lain tak berani nak buat macam Islam ni. Agama kalau berdasarkan akal, lebih-lebih nafsu, puasa waktu malam macam setengah agama. Seronok waktu hang tidur puasa buat apa? Memang nak tidur lah. Tak puasa tak boleh makan benda berdarah, arti boleh makan lagi. Agama ni bila kita buat ikut akal, ikut nafsu, jadi macam tu, ikut suka kita. Tapi bila datang daripada Allah, Allah ada sebab untuk Allah nak jernihkan lebih-lebih lagi rohani kita dengan asbab puasa. Segi sains ni macam-macam lah orang cerita tuan-puan. Faktor nak bagi perut kita ni berehat sekejap. Dah lama sangat kita kerjakan dia. Sebab apa? Antara barang yang tak ada spare part dalam badan kita ni, perut kita tuan-tuan. Orang sakit jantung boleh ambil lagi urat tempat lain. Perut tak ada spare part. Sebab tu orang kalau kena barah usus tuan-puan, habis cerita. Maka Allah buat sebab segi sainsnya untuk kita rehatkan sebulan. Tapi kita kena rehat betul lah. Sebab tu bila kita nak berbuka puasa tuan-tuan, tak boleh kita lajak terus ambil makan yang berat. Macam kita berlari. Tuan-tuan dulu pernah duduk kat sekolah tuan-puan. Tak wakil sekolah pun, tak wakil kita punya kelab dalam sekolah pun, kita pernah berlari. Bila kita pernah berlari tuan-puan, kita lari ataupun kita jalan laju, kita berhenti kejap lepas pada tu 1 kilometer ke 2 kilometer ke, lebih pada 10 kilometer ke, satu pusingan padang ke, kita tak digalakkan terus minum.
Dengan napas kita yang macam tu suruh rehat sekejap, lepas tu baru kita ambil sip tu sikit-sikit masuk. Sebab tu kaedah minum diajar oleh Nabi ialah 3 kali sip. Maksudnya bila kita minum je air ni, kita minum je bismillahirrahmanirrahim, kita sip, berhenti kejap, kita lepaskan napas. Lepas napas tu gelas kita kena tepi sebab takut kita keluarkan bakteria yang ada dalam badan kita. Lepas tu bismillah, kita ucap alhamdulillah, kemudian kita nak minum sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Tu kaedah minum Rasulullah. Lepas tu kita lepaskan napas, alhamdulillah. Nak ambil balik bismillahirrahmanirrahim, minum sekali lagi. Sama ada kita nak minum lebih, takat tu lah 3 kali bismillah, 3 kali alhamdulillah. Ni kaedah minum bagi biasa. Lagi-lagi kalau kita berjalan dengan tempoh yang lama ataupun kita berpuasa dalam tempoh yang sangat lama. Sebab tu dia kata apa? Sebaik-baik berbuka puasa lepas kita ambil makanan seperti tamar, sebaik-baiknya ialah kita minum air. Dan minum air pada kadar yang cukup diterima dengan tamar tu. Tamar ni dia ada mineral yang cukup untuk badan kita, tuan-puan. Sebab itu kalau kita nak sahur, tak nak ambil benda lain, ambil tamar 3 biji pun dah cukup dah. Sebab dia kenyal, dia cukup untuk bawa badan kita tu sepanjang hari. Tapi air kena lebih. Berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah kata, bersahurlah kamu walau seteguk air. Maksudnya apa? Air tu penting. Tidakkah Rasulullah sebut? So ini kaedah saya nak sebut pada kita betapa hebatnya Ramadan ni. Kita kena buat persediaan. Mesti ada perancangan, mesti ada rencana. Sama ada kita nak buat atas sebab faktor kesihatan ke, nak diet ke, kena ikut cara yang Nabi ajar kepada kita. Supaya apa? Bukan takat kita beroleh kesihatan, kita beroleh barakah di atas sunnah Nabi SAW yang kita ambil. Boleh tuan So mari kita tengok sedikit di sini apa persiapan kita nak buat. Pertama sekali yang kita nak buat, tuan-puan, adalah mengganti puasa bagi mereka-mereka yang tak dapat mengerjakan puasa pada tahun sudah. Pertama sekali orang perempuan lah, dia kena ganti puasa. Ni tempoh nak lepas pada 15 daripada bulan Syaban ni. Bagi mereka yang jarang berpuasa sunat, tak digalak sangat dah berpuasa sunat lagi selepas pada tempoh ni, melainkan bagi mereka yang nak qada solat. So kena ambil peluang. Tanya tuan-puan, anak-anak kita, menantu kita, bila kita balik ni, kadang dia terlepas pandang. Tak apalah, ada masa lagi, dah sampai Syaban dah ni. Bulan Syaban lah bulan terbaik untuk kita qada puasa yang kita tinggal. Kenapa? Berdasarkan hadis daripada Aisyah ataupun Ummu Salamah menyebutkan bahawa Rasulullah paling banyak berpuasa sunat sepanjang tahun selain pada Ramadan, puasa di bulan Syaban. Sehingga kami melihat hampir-hampir 1 bulan Rasulullah berpuasa. Maksudnya banyaknya puasa, tapi tak sampai sebulan. Banyaknya di bulan Syaban ni Rasulullah berpuasa. Sebab tu Rasulullah kata apa? Syaban ni bulanku, Rajab bulan Allah, Ramadan bulan umatku. Jadi kalau kita ambil sebab nak qada puasa di bulan ni pun, bagi mereka yang tinggalkan puasa, khususnya orang perempuan, ni bulan terbaik lah. Bagi laki-laki kena qada, tuan-puan, sebab bila masuk dia tahun Ramadan tahun ni, maka jadilah 2 cupak dia kena bayar. Serupalah perempuan pun. So kena ambil perkiraan. Cuma bagi lelaki yang sengaja tinggal puasa, tuan-puan, dia kena fidyah pula lagi. Fidyah ni kena ambil perkiraan lah. Tengok selangor kita, tuan-puan. Macam tahun lepas, bagi yang makan beras biasa ni RM7. Tahun lepas RM7 kan? Yang makan beras yang sederhana baik, tuan-puan, RM14. Yang makan beras terbaik, tuan-puan, yang RM40 ke atas, beras basmati tu tiap-tiap hari, tuan-puan. Kadang-kadang bukan sebab mewah, sebab faktor kesihatan. Beras basmati ni kanji dia kurang untuk orang kencing manis. Kena ambil perkiraan je, Kak. Tapi nak bagi tahu pada kita, kalau kita makan beras tu, maka kita punya zakat fitrah kita bayar pun RM21, tuan-puan. Jadi fidyah kita pun berdasarkan beras yang kita makan. Jangan nak bayar RM7 tu. Kena ambil kira macam tu lah. So kalau kata satu cupak ni lebih kurang dalam 600 gram. Tak sampai sekilo, tapi dia lebih pada setengah kilo. Satu cupak ni 600 gram. So kita kena tengoklah beras kita makan tu harga berapa. Kalau sekilo berapa, 600 gram dia berapa. Kena selesai benda ni sebelum masuk Ramadan tahun ni. Ni perkara yang asas kita mesti ambil perkiraan. Sebab kalau kita mati sekalipun, tuan-tuan,
Sebelum harta kita difaraidkan, anak kita kena selesai dulu hutang ayah, termasuk hutang puasa ayah. Anak kena bayar fidyah. Ayah tak ada harta dah, tinggal kereta aja sebiji. Tapi ayah alhamdulillah financial freedom. Ayah tak tanggung hutang apa-apa dah. Anak-anak pun pakat bawa diri masing-masing. Kan? Ayah punya tanggungan tak ada apa, tinggal isteri je yang ayah ada. Itu pun kalau dah kerja kerjaan ni, adalah pencen yang isteri tu boleh sambung untuk hidup dia, dengan tidak membebankan anak-anak dan menantu. Alhamdulillah lah tu, cukup lah. Tapi tuan-tuan apa, ayah ada hutang puasa, ayah tak bayar. So ayah ada kereta sebiji, nilai kereta ayah dalam 27,000, 30,000 ke. Hak tu yang tinggal. Sebelum anak-anak pakat nak ambil, nak faraidkan, kena tanya dulu, ayah ada hutang tak? Selesaikan cepat. Nak cerita apa? Nak cerita hutang puasa ni kena bayar, tu je. Jadi kalau kita hidup pun kena selesai lah sebelum masuk Ramadan tahun ni. Tidak dia berganda, tuan-tuan. Ni perkara pertama. Kalau kita sendiri pun tuan-tuan, dulu-dulu kita pernah tinggal kan, sebelum kita kenal Islam ni, hijrah ke bandar, datang duduk di Shah Alam ni, daripada umur kita 15 tahun, ambil 15 tahun lah kita balik umur tu, sampai 20 tahun start kita kerja, kita betulkan balik diri kita. Duk ada 5 tahun, 5 tahun tu kena kira, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah di Negeri Selangor ni dia ada kaedah, dia kira lamsam, dia tak kira ikut tahun. Sebab kalau kira ikut tahun ni nilai takwa. Kalau kita tinggal dah 40 tahun yang lepas kita tak pernah bayar, tuan-tuan, nak kena kira satu cupak tu kali dengan 40 cupak satu hari, kali pula dengan 30 hari. Banyak, tuan-tuan, nak kena bayar tu. Tapi alhamdulillah kalau kita tinggal 4 tahun pun, dia suruh kira yang 40, dia tak kira 39, dia tak kira 38, dia tak kira 37, dia tak kira 36, dia tak kira 35. 5 tahun tinggal, dia tak kira, dia kira hak ujung aja. Ni kaedah dalam mazhab Syafi'i ni. Tuan-tuan tengok sama ada tengok kat internet ataupun tanya sendiri, tuan-puan, pegawai zakat di seksyen 13 tu. Telefon pun tak apa, tanya kat dia macam mana saya tinggal. Dia akan bagi tahu kita. Ni sebelum masuk Ramadan ni nak cerita kena selesai. Jangan duk ambil mudah. Sebab takut mari anak kita dia orang terlupa habis kita, tuan-tuan. Hutang ni, tuan-puan, berat, tuan-tuan. Berat. Hutang duit pun berat, tuan-tuan. Rasulullah tak pergi sembahyang. Ibnu Mas'ud pernah alami hal ni. Abu Qatadah radhiyallahu an pernah alami hal ni di belakang Nabi. Tiba-tiba Rasulullah undur ke belakang nak pergi solat dah. Ada hutang, ada 2 dirham. Rasulullah undur. Qatadah kata, ya Rasulullah, saya jamin. Baru Rasulullah sembahyang. Rasulullah kata apa? Kini telah sejuk kulitnya. Bayangkan, mati bawa hutang ni. Panas, tuan-tuan. Rasulullah kata apa? Bila Abu Qatadah kata apa? Aku jamin. Dan Abu Qatadah bayar 2 dinar je. Katalah kita ambil 1 dinar hari ni sama dengan katalah RM10. RM20 je. Tapi tak bayar. Artinya apa? Nak cerita Rasulullah sendiri kalau angkat tangan pun Allah takkan terima kalau mati bawa hutang. Nak cerita tu je. Sebab tu Rasulullah undur. Nak cerita beratnya. Baik hutang dengan Allah atau hutang dengan manusia. Ini perkara pertama. Perkara kedua, kita kena mohon maaf, tuan-tuan, sebelum datangnya Ramadan. Sebab bila Rasulullah nak naik atas mimbar khutbah, antara benda yang Jibril sebutkan ialah Allah tak ampunkan orang-orang yang memutuskan silaturahim. Silaturahim ni siapa, tuan-tuan? Kalau kita sama kita ni ukhuwah. Silaturahim ni berkongsi rahim. Kita dengan adik-beradik lah katanya. Abang kita, adik kita, pak saudara kita, mak saudara kita, lagi-lagi kalau mak dan ayah kita. So kalau ada hal-hal yang berkait dengan hal ni yang tak selesai lagi sampai sekarang, jangan tunggu hari raya nak lalu Ramadan ni. Takut Ramadan lalu duk kasar macam tu juga hati kita. Tak dapat nak buat banyak ibadah pasal apa? Ni duk tarik duri yang banyak. Antara duri yang kita tarik, tuan-puan, adalah soal hutang. Hutang fizikal ni kena selesai. Yang kedua, hutang segi emosi, segi perasaan. Kita pernah cacatkan hati dia ke? Dia pernah cacatkan hati kita pun, elok kita yang mulakan meminta maaf. Sebab darjat dia besar di sisi Allah, walaupun bukan kita yang mulakan. Saya orang Kedah, tuan-puan, duduk di Kedah ni, Allah, tuan-puan, tengok macam-macam. Mayat ayah tak turun lagi, bertetak abang ni tangan adik, pasal adik buat lari kereta ayah. Tak mahal mana pun, tuan-puan, kereta second hand dah. Kereta Proton dulu pakai carburetor ni, tuan-tuan. Harga pun Allah tak sampai 10,000 lah. Adik ambil tu, pasal abang pun nak juga, tak bagi tahu.
Ayah pula mati tak sebut untuk siapa. Ni masalah besar. Mayat tak turun lagi, menangis mak nak buat apa? Dah abang masuk penjara, adik hilang tangan. Kita ni cari tak pandai, nak perhabis harta orang tua yang pandai sangat ni. Hak tak banyak jadi masalah besar. Hak banyak satu bab lain pula. So selesaikan tuan-puan sebelum datang Ramadan. Mudah-mudahan kalau kita mati tahun ni tidak ada benda yang menyangkut kita di hadapan Allah. Hutang perasaan ni berat tuan-tuan. Hutang duit satu bab ni, hutang perasaan. Kerana orang buat tak kisah ya, sebab tak nampak benda tu. Tak bertegur. Ni kita satu masjid ni pun tuan-puan, merata tempat, bukan sebut di sini. Sini saya tak tahu sebab saya bukan orang sini. Tapi saya nampak muka tuan-tuan di sini, muka orang soleh-soleh semua. Muka orang nak balik lah, senang sebut tu lah. Jadi kita dah selesai banyak benda lah. Termasuk kita kena selesai bab-bab perasaan ni. Mungkin hutang kita tak ada dengan siapa-siapa dah, kan? Kita besar anak kita dengan baik. Anak kita pun dah pandai bawa diri, tak bebankan kita dengan masalah dia. Alhamdulillah dah tu. Kita boleh isi waktu kita dengan datang ke masjid surau untuk kita solat berjemaah 5 waktu. Dapat pula dengar kuliah. Ni semua benda-benda menambah baik kita sisi Allah. Tapi jangan ada benda-benda yang wajib yang tersangkut sampai kita buat balik juga beban. Sebab benda tu akan mencacatkan amal yang kita buat. Walau menggunung tingginya. Balik-balik jumpa Allah mendatar di bumi akhirat kerana dosa-dosa kita dengan orang. Tuan-tuan bayangkan, kita dengan makhluk Allah yang lain, binatang-binatang kita sepak kucing yang mai tepi kaki kita pun tuan-tuan puan, nak makan, kita nak makan, kucing tu mai duk sondol tepi kaki kita, kita tendang kucing tu terpelanting kena 2-3 meja yang lain. Itu pun tuntut di hadapan Allah. Ni depan manusia ni macam mana? So ambil perkiraan sungguh-sungguh. Saya nak sebut tuan-puan, nak sebut panjang, tapi saya nak ambil ringkas-ringkas macam ni lah. Kita bela kucing ni, saya dah buat kucing ni lah. Bela kucing. Bela bukan main lagi, seronok bagi makan. Sampai sediakan makanan kucing dalam kereta. Setengah saya tengok kawan-kawan saya bola kereta. Nampak je kucing bagi. Tak apa. Tapi duduk di rumah kita, kita tak bela, duduk mari rumah kita. Kita bagi makan. Lama dia suka duduk rumah kita. Lepas tu dia berak kat rumah jiran. Salah tak kita? Salah tuan-tuan. Salah kita. Berak rumah jiran, menyusahkan jiran tu, masalah bagi kita menghadap Allah hari akhirat. Dia nak tegur kita, kawan baik kita, duk sembahyang sebelah kita. Allah, hamba Allah ni, ya Allah, bagi makan kucing, jaga sama Allah berak kencing kucing. Kena ajak tuan-tuan. Memang ada, kalau kita betul-betul nak bela, memang ada pasir khas tuan-puan untuk kucing tu nak berak, memang tak bau. Pergilah beli, betul-betul lah kita jaga. Kalau tidak tuan-puan, angkat kucing tu, jangan duk pitak. Kita duk section 10, pasar paling dekat kita pasar mana tuan-puan? 17 16. Tetapi tinggal kat 16. Esok lusa tengok kucing tu main balik lah. Dia tahu jalan pulang. Nak hantar tu, hantar pergi Merkit section 6. Langkau sampai ke sana tu, insya-Allah tak patah balik dah. Hati-hati tuan-tuan. Tengok dia dah bunting, baik pergi hantar cepat. Bila dah lahir anak 6 ekor, jangan duk buat main tuan-tuan. Masalah dah jadi, kena tunggu kucing tu sampai besar dulu. Tu kena jagalah. Kena beli alat-alat dia semua, nak simpan kucing, takut pergi rumah orang, anak kucing bukan dia tahu. Bila jiran mengeluh tuan-puan, susahlah kita menghadap Allah. Nampak pahala banyak, tapi akan ditarik-tarik nanti. So nak masuk Ramadan ni, kena selesai bab-bab ni. Kok saya sebut benda ni kenapa tuan-puan? Nampak kecil kan? Hal lagi besar lagi lah saya, tuan-tuan puan, kita kena ambil perkiraan. Ada daun pokok rumah kita. Kita dulu, kita muda tuan-puan, kita larat. Jiran pun tak rasa apa. Sebab apa? Dapat buah mempelam, dia pun dapat juga. Tapi sekarang dia pun tak larat nak sapu dah. So kena potong lah jiran, daun mempelam hak sangkut ke rumah jiran. Sebab dia tak larat nak sapu dah. Melainkan kita larat, minta izin kat dia, tak apalah sampah rumah ni saya duk pergi sapu. Sampai bila? Kena kesian tuan-puan, kita hidup berjiran ni antara benda kena jaga. Sebab tu dikatakan apa? Jiran dengan jiran ni, kalau buat salah, dia 10 kali ganda pahalanya ataupun dosanya. Ambil setipar kasut rumah jiran, kasut kita tak ada, tengok rumah jiran tu kasut dia banyak, ambil kasut. Dosa curi ni, orang lain curi satu dosa, istilahnya gitu. Tapi jiran curi 10 kali lebih dahsyat. Kenapa? Mempercayai besar
bila kita duduk jauh. Jiran lah. Tapi ada orang hebat tuan-puan, jiran tu macam adik-beradik dah, boleh tinggal kunci. Tu hebat lah, pandai jaga. Kita kena jaga betul hal-hal yang macam ni. Sebelum masuk Ramadan, tengok tuan-puan selesaikan. Kalau pokok kita tu tak berbuah lah tuan-puan, ganggu rumah jiran walaupun duduk depan pagar, bukan duduk dalam rumah kita. Kita dah buat rumah kita sampai ke ujung dah. Tak apalah, tapi ada pokok kat depan tu, kita juga yang tanam. Kena ambil perkiraan lah. Kalau majlis tanam, bandaraya tanam, tak apalah, tu hal dia. Hak kita tanam ni, kena ambil perkiraan. Kalau daun kita biar jatuh rumah jiran, kalau buah siap dengan pagar netting lagi, buah mesti jatuh kat belah rumah kita. Hebatnya. Kita ambil perkiraan lah tuan-puan. Saya nak ingatkan sungguh-sungguh tuan-puan, supaya Ramadan kita jadi elok. Nak bagi tahu tu je. Masuk dalam masjid setengah orang tuan-puan, tengok-tengok kawan dia satu taman dengan dia duduk sembahyang kat ujung belah kanan tu, ada kosong lagi 2-3 saf. Dia tengok-tengok kawan tu, hati retak, dia tak pergi sembahyang, dia cari saf belah sini, padahal dia lebih dekat ke situ. Pasal apa? Pasal tak boleh, duk simpan lama dah 10 tahun. Pasal dia parking retak pasu rumah kita. Dia minta maaf macam tu je. Patutnya kita nak minta maaf, orang kena tanya kalau melibatkan harta. Pasu tu pecah, saya nak bayar ni. Saya beli tu RM12. Berarti ada nilai lah. Berarti dia nak lah duit tu. Mana boleh kita minta halal je? Tak boleh tuan-tuan. Benda-benda melibatkan harta, saya nak sebut ni terang-terang supaya kita nampak tuan-tuan. Kalau kata handphone, pinjam. Tu pinjam. Bagi balik benda sama. Tak ada pinjam handphone orang iPhone, pergi bagi balik dekat dia Samsung, itu pinjam apa tuan-tuan? Pinjam ni kita bagi benda sama, pinjam cangkul bagi cangkul. Kalau patah pergi beli balik tuan-puan, macam mana hak kita pakai? Dia pakai cangkul hak dia punya mata tu panjang, kita pergi beli balik hak mata pendek, tak boleh. Kena beritahu kat dia, dia kata tak apalah, cangkul tu pun memang dah reput dah, saya pun lama tak pakai dah, tak apa tak apa. Selesai. Jangan ambil mudah je. Bagi tahu tu je, jangan ambil mudah. Pasal dia jiran kita. So tolong tuan-puan hal-hal yang macam ni kena selesaikan sebelum Ramadan. Tidak rugi je Ramadan tuan-puan kita lalu ni. Duk heran ni, ujung Ramadan 1 Syawal, pasal apa tak rasa berubah? Duk macam itulah kita. Kawan-kawan kita yang dah pergi, yang dah meninggal tuan-puan, kalau kita ada retak hati tuan-puan, sekarang ni kita kena start lapaskan dah. Kita maafkan kawan-kawan kita tu. Kesian dia tuan-puan. Janganlah bagi dia susah di hari akhirat. Lepaskan. Ada orang tuan-puan, kawan tu mati tu bah. Dengan anak-anak kawan tu pun dia tak boleh tengok. Kalau buat kenuri dia tak jemput tu satu rumah tu. Pasal dendam dengan ayah duk bawa sampai ke anak. Tak usahlah tuan-tuan benda macam tu. Masuk Ramadan ni selesaikan. Ya Allah, aku maafkan siapa saja yang pernah berdosa dengan aku. Aku maafkan kerana aku nakkan redha Engkau. Aku nakkan kemaafan Kau, maka aku maafkan mereka. Barulah bulan Ramadan mula kita masuk tuan-puan. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan yang Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maafkanlah aku. Baru makbul doa tu. Ni kita pun duk simpan macam mana tuan-tuan? Ya saya. Selagi benda tu tak datang, pihak kerajaan memberitahu pada kita, cik kena ke belakang sebab ni dah masuk tanah ni. Segi keharusannya ada, tapi segi adab kita tetap ambil hak kerajaan. Tapi tak apalah, kerajaan tu kita milik bersama. Tapi kalau datang pihak dia beritahu, cik dah ambil dah 2 kaki ni tanah ni. Ni tanah reserve jalan contohnya. Kita tak bumbung, kita lebih daripada tu. Ramai tuan-puan sekitar kat Shah Alam ni, rumah-rumah lama ni. Saya duduk kat section 10. Sama. Selagi pegawai katalah majlis bandaraya Shah Alam datang, dia kata apa? Cik takat ni ya cik nah. Cik jangan buat lebih dah. Tak apa. Sebab dia tak ganggu rumah jiran kiri dan kanan. Tapi kalau dia tak ganggu tuan-puan sampai orang tu nak parking tak boleh, kita punya owning apa kita buat tu ke lebih sampai termasuk kiri kanan rumah jiran, tu haram dah hukumnya sebab hak dia.
Tapi selagi tanah kerajaan sehingga tak diberitahu. Tapi segi adab, akhlak kita kena hormatlah orang lain sama. Tapi kalau nak tanya segi fik, selagi pihak tu tak datang beritahu pada kita, tak ada masalah lah. Janganlah sampai ke tengah jalan pun kita bubuh juga kan, panjang sangat lori kita tu kan, cari tempat lain lah parking. Benda ni saya orang tanya banyak kali lah. Dia tak melibatkan jiran, tapi melibatkan hak kerajaan. So panduannya takat tu lah. Dan saya ada beberapa perkara nak sebut berkaitan dengan ni. Kalau sempat lagi saya sebut. Saya nak habiskan sikit dulu. Terima kasih atas soalan. Boleh tak ni? Jawapan. Baik. Jadi tentang hal meminta maaf ni, satu bab harta, yang kedua bab perasaan. Saya suka sebut bab perasaan ni sebab dia mengguris dan dia kadang-kadang parut tu lama dalam hati. Segi lahir nampak, kalau kena luka parut tu nampak macam elok dah. Hadut dalam hati ni. So benda-benda macam tu selesaikanlah. Macam saya suka sebut selalu, dan saya selalu suka sebutkan juga, bab-bab dengan adik-beradik, bila raya kadang bila nak balik, ni nak cerita bawa sampai Ramadan, sampai keluar raya, nak balik kampung, telefon mak dulu, mak Alung balik rumah tak? Alung kata dia balik, tahun ni dia raya rumah mak, tahun lepas dia raya rumah pak mentua, mak mentua dia, tahun ni raya rumah mak. Habis Angah balik tak? Mak kita tanya kita, nantilah mak, Alung nak balik berapa hari? Dia kata 4 hari. Tak apa, nanti Alung keluar pada rumah nanti mak telefon, Angah balik lepas tu. Artinya apa tu? Ada masalah kita dengan Alung. Mak kata baliklah, mak ada ni, mak tumpang mak ada, baliklah. Sampai bila nak duduk? Tak apalah mak, Alung keluar nanti Angah balik. Kita ni pergi semayang dengan jubah, kopiah atas kepala, 5 waktu tak tinggal. Tarawih cari tempat 20, tapi hak tu pula cacat. Kena selesai lah. Jangan duk bawa. Baik laki lebih-lebih perempuan. Perempuan ni suka simpan lama. Sebab dia main dengan perasaan. Sebab tu kalau dosa dengan mak, lagi dahsyat pada dengan bapak. Sebab bapak ni, dia boleh ambil kaedah forgive and forget. Bapak. Dia maaf dan dia lupakan. Tapi mak tak. Sebab itu bila ditanya kat Nabi seorang laki-laki, pada siapa dia harus berbakti, Rasulullah kata pada mak, kemudian pada mak, kemudian pada mak. Lepas itu baru bapak. Nak cerita apa? Perasaan lah. Bab perasaan. Dia luka dia lama. Sebab mak ni dia dahsyat, tuan-tuan. Kita kalau kita bagi tahu je, tuan-tuan, dah jadi kita ni semua ni, dah jadi ayah, kadang dah jadi datuk dah kita sebagian besar sini. Bila anak kita bagi tahu nak balik, cucu kita ke? Anak kita lah senang, dia kata mak ingat nak balik. Anak kita yang dah 20 tahun, 30 tahun. Ya, kerja atas di mana-mana, tuan-puan. Kebetulan nak balik mai ke Shah Alam ni, nak singgah dekat section 20 ni. Dia ada kerja tempat lain. Di section 4 sana tu. Tapi nak balik ke sini. Dia kata, mak ingat nak singgah rumah mak. Mak kita dengar je anak tu nak balik. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia masak. Malah dia tahu, tuan-tuan, Angah tu makanan dia apa. Kalau Angah tu suka gulai lemak telur, dia pergi cari telur itik. Sebab nak masak gulai lemak telur, paling sedap telur itik, bukan telur ayam. Nak cerita hati mak. Tapi kalau ayah, anak beritahu ayah ingat nak balik. Ayah kata, balik takkan tak tahu rumah. Ayah senang aja bahasa dia. Tapi pasal apa dia telefon mak dia? Sebab package bila telefon mak bagi tahu nak balik, dalam hati dia kata apa? Jangan mak tak tahu saya suka makan apa. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Dan ayah tak suka benda tu. Ayah tak suka sampai ketua anak tu menyusahkan mak dia. Tu hebatnya hati bapa. Dia tahu hati isteri dia macam mana. Sampai bila kau nak seksa mak engkau? Patut kau balik, kau bawa untuk mak engkau. Bukan untuk seksa mak engkau masak untuk kau. Tapi seorang ibu, tuan-puan, seorang ibu susah kerana anak, satu kebahagiaan bagi dia. Sebab tu bila cacat hati mak berat. Saya nak suka katakan kita ni, tuan-puan, sebab banyak ni orang tua-tua, bayar saya lebih tua pada saya. Perempuan yang ada ni, perempuan ni, yang dengar sungguh-sungguh kalau ada retak hati dengan anak mana-mana, malam-malam nak tidur, buat macam ni. Ni kaedah menjelang Ramadan ni. Lagi 10 hari ni. Malam-malam nak tidur, duduk seorang-seorang. Anak kita ada 3 orang, 4 orang ke, 5 orang ke. Jangan buat package. Seorang-seorang. Ya Allah, aku ada anak bernama Suhaimi. Aku redha akan dia. Redhalah engkau akan dia, ya Allah. Walaupun nama Suhaimi itu suka retakkan hati kita. Tiap-tiap malam sebut kita redha. Sebab redha Allah pada redha mak dan ayah.
Tiap malam sebut. Tidur dengan tidak membawa rasa berat hati kita pada anak-anak kita. Tuan-tuan akan tengok anak-anak kita akan berubah. Lambat dengan cepat je. Kadang waktu mak ayah hidup kita boleh nampak dia berubah. Kadang lepas kita mati dia berubah. Berkat doa mak dan ayah. Tapi kalau ibu ni Ustaz, ibu yang dia macam dia kasih kan anak tu. Memang ada. Anak pun perasan. Hak tu kita anak nak kena ada sifat tu. Kita kena ada dalam diri kita, kita maafkan mak kita. Sebab mak kita kalau dia kafir sekalipun, adab kita hormat tetap kena ada. Lagi-lagi dia Islam. Sebab dia tak tahu orang dulu ni, kadang-kadang dia lama sangat hidup. Dia membawa dia punya life dulu. Waktu dia kecil, dia kena teruk ke ayah dia. So dia bawa beban tu sampai dia lepaskan ke anak-anak. Tak tahu. Saya sebagai seorang guru, saya tengok betul dalam kelas ni. Ada budak waktu rehat, dia mari tepi kita, kita tengah duduk kat meja ni. Dia mari tepi kita, dia sondol badan kita. Kalau guru hak tak suka, tak suka. Hang tak mandi ke? Bil air rumah hang kena potong ke? Oh, tu guru hak jenis tunggu loceng bunyi, dia peduli apa? Tapi kalau guru hak ada perasaan, dia gosok belakang budak tu. Dia tahu kata budak tu tak dapat kasih lah. Lepas tu dia mari sondol badan cikgu dia. Dia gosok badan. Adam pasal apa ni? Adam sakit ke? Seronok dia gelak. Dia gelak tu pasal apa? Ada juga orang yang sayang kat dia. Sebab rupanya bila kita cek balik latar belakang Adam ni, ketika dia dikandung oleh mak dia mengandungkan dia, mak dia diceraikan oleh ayah dia. Dia ada abang, kakak dia yang lain. So bila dia lahir, mak dia bila pergi gunting, ni tunjuk punya dahsyat mak ni. Hak lain tu gunting, orang kata ada corak lah gunting tu, passion lah. Adam tak, mak dia pergi kedai, kosong. Mak dia tak bagi peluang, dia sikat langsung. Mak dia panggil nama dia, botak. Nama Adam tak panggil. So dia pergi bawa hati yang pecah ni ke sekolah. Retak hati. Mak tu tunjuk betul, pilih kasih dia. Anak ni jaga sungguh hak perempuan, hak lelaki jaga. Adam ni tak. Saya dah pernah alami tuan-tuan, duduk kat sekolah ni. Allahu Akbar. So kena ada cikgu ni ambil bahagian tu lah. Atau saya kata kalau kita duduk di rumah pula, kita dah mengaji, kita ada anak-anak macam tu tuan-tuan, kita tengok isteri kita tak boleh dengan anak tu. Kita tahu, kita bapak ni kena ambil lah peluang. Beritahu isteri kita yang kita tak tahu panjang pendek umur kita, lepaskanlah. Memang dia ada salah, maafkanlah. Tuhan bagi umur kita panjang ni untuk kita belajar memaafkan orang. Lepas tu pergi jumpa pula dengan dia, beritahu, Sin, sini kejap. Ajak dia jalan naik kereta. Husin buatlah segala benda yang baik. Ayah tengok Husin, ayah tahu Husin retak. Kita kata kat anak kita ni, kan? Kadang-kadang balik ayah tengok anak lain mak angkat cucu tu, tapi anak Husin mak tak angkat. Ayah bukan tak nampak, ayah tahu. Tapi Husin sabarlah, Husin sabarlah. Ada benda kadang-kadang Tuhan nak ampunkan kita dengan sebab mak kita. Kita kena pujuk lah, jangan kita biar aja. Jangan kita kata kat anak kita, biasalah mak tu memang macam tu. Tak usah tuan-puan. Sebab kita tak rasa macam dia rasa. So kita kena aja belajar pujuk dia. Kita orang yang datang mengaji ni kena ambil peluang macam tu lah. Mak pun sama, kalau tengok ada ayah jenis macam tu, ayah pula bekas tentera. Saya dah alami tuan-puan hal macam ni, masya-Allah. Orang mai cerita ni, dia kata macam mana saya nak buat ustaz? Dia tengok mak dia tu macam kena dera dengan ayah. Ayah ex-army. Bawa perangai tu sampai dalam rumah. Dia minta kat isteri dia air suam. Betul-betul kena suam. Panas lebih tak boleh, sejuk sikit tak boleh. Dia buat mai tu pun terpanas lebih. Hang tak faham ke aku? Tuan-puan, ya Allah, dengan isteri ni, anak-anak tengok getak, mak ambil pula ayak tu pergi ke sana. Bagi pula sejuk sekejap, baru buat mai balik kat ayah. Sampai hari ayah mati, mak duk tanggung. Tak tahulah hati mak tu macam mana. Hak tu pun kena pergi pujuk mak kalau kita ada anak, kalau kita anak tuan-puan. Mak lepas mak nak, jangan simpan rasa dengan ayah susah ayah di hari akhirat nanti. Ni kerja kita bila kita mengaji tuan-tuan. Kita kena sampaikan, didik orang lain, hasil apa kita dapat. Tidak kesian. Kita tengok anak-anak kita tu membesar sekarang lagi tak macam dulu. Dulu kita boleh simpan tuan-puan. Ayah dulu dia marah, saya tengok betul-betul ayah dulu. Termasuk ayah saya, arwah. Ayah dulu kalau dia marah anak tuan-puan, kita bukan tak pernah kena sebat. Kena tuan dengan getah paip, kayu 3.2. Semua pernah kena tuan-puan. Kalau kira hari ni, ayah kita masuk penjara lah tuan-tuan semua ni. Kalau kira hari ni. Tapi ni jadi kita ni, orang ni semua ni. Yang jadi kita ni, boleh duduk dalam masjid ni. Inilah dia, ayah kita dulu.
Tapi hebatlah tuan-tuan. Ayah dulu dia marah macam mana pun, satgi bila hidang nasi, dia ambil senduk nasi, dia tak atas pinggan kita. Dia ambil lauk, dia tak cubit tak atas pinggan kita. Dia beritahu apa? Aku marah hang pasal hang tadi itu aja, tapi hang tetap anak aku. Tu hebatnya. Ayah hari ni kita boleh tengok anak-anak kita kadang dia besarkan cucu-cucu kita. Marah kadang-kadang sampai nak naik kereta suruh duduk belakang, tak mau bercakap dengan budak tu. Hak salah pagi tadi tertumpah ayak sikit kena baju, sampai ke malam kena makan atas simen, tak boleh makan atas meja. Sampai budak tu heran, mak aku ayah aku ni marah aku pasal ayak tadi ke memang dia benci kat aku dah. Budak tu pun tak tahu dah. Tu hebat tak hebatnya. So kita kena didik tuan-puan, anak-anak kita bagi tahu. Kalau sebelum Ramadan ni boleh kita kumpul ataupun boleh kita ziarah, nak kumpul payah ziarah anak-anak kita. Sekejap nak beritahu Ramadan dah dekat ni. Ayah nak saja ingat-ingatkan, ayah dah mengaji. Nak ingatkan ada tak benda tertinggal yang kita bawa nak masuk Ramadan ni. Boleh tanya apa dia? Hutang dah habis bayar tak? Atau duk buat dak rencana untuk membayar hutang? Ada tak dengan siapa-siapa yang sampai sekarang tak maafkan? Kena ingatkan dia lah. Saya berhenti kat situ dulu. Bab ni takut dia panjang sangat lagi masuk, saya nak habiskan nanti. Yang ketiga, memperbanyakkan doa. Kena banyak doa sebelum masuk Ramadan ni. Doa minta kita Allah sihatkan kita. Sihat lahir, sihat batin nak masuk Ramadan. Ada orang tengah-tengah lalu Ramadan tu pun mari sakit. Takat tu je dia boleh puasa hari pertama. 29 hari tak dapat langsung. Mari sakit, duk makan lah. Tak apalah. Tapi nak cerita, boleh doa-doa. Ad-doa silahul mu'minin. Doa tu kata Nabi senjata bagi orang mukmin. Senjata. Apa satu perkara yang saya suka sebut tuan-tuan, dalam kalau kita mengaji tauhid, kalimah ni akan keluar. Nak ceritakan takdir Allah tu, tuan-tuan punya hebatnya Allah Ta'ala ni. Dia bagi ruang kepada makhluk, khususnya umat Nabi Muhammad ni. Dia kata apa? La yuruddul qada illa bid-du'a. Tidak akan berubah qada dan qadar Allah itu melainkan dengan doa. Tu yang ada doa minta panjang umur, ada doa minta kalau boleh nak mati di Madinah. Tu nampak tak? Rasulullah minta doa, ya Allah jauhkan aku pada sakit tua. Sakit tua ni bila tengoklah hadis apa maksudnya? Nyanyuk. Rasulullah minta supaya jangan kena nyanyuk. Tu semua tu doa. Kalau boleh kita nak ingat Allah sampai hari kita mati. Boleh zikir dengan Allah, boleh baca Quran, boleh datang ke masjid. Kalau boleh tengah kita solat tu kita mati, Allah ambil nyawa kita. Tengah duk buat umrah tu Allah ambil nyawa kita. Kita nak macam tu. Berarti sedang kita ingat pada Allah. Sebab kita akan mati, bagaimana cara kita hidup. Itu yang kita rasa bimbang tu. Sebab tu lazim-lazim kalau umur macam kita nak masuk Ramadan ni, buat banyak kebaikan. Sebab kebiasaan hidup kita tu akan kita terjemahkan sewaktu kita nak mati. Dan dengan cara tu juga kita akan bangkit di yaumil mahsyar nanti. Biarlah mati dalam ingat Allah, biarlah mati dalam istighfar, biarlah mati tengah duk buat kebajikan pada orang. Walaupun sekadar kita jadi AJK masjid surau section surau An-Nur ni, tengah duk hidang makan kat orang waktu nak buka puasa, tengah-tengah hidang tu terduduk tuan-puan, rebah kat situ mati dalam nak jamu orang makan untuk berbuka, besar pahala sisi Allah. Boleh je nak mati di rumah, buka puasa di rumah, tapi Allah buat sebab kita mati, sebab kita minta ke Allah nak mati tempat baik. Banyak doa di bulan nak masuk bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan Allah temukan kita dengan kebaikan yang banyak. Saya jumpa ada orang tua-tua tuan-puan di kampung saya tu, dia suka buat sirap. Saya pernah cerita tuan-tuan kan, dia suka buat sirap. Sirap tuan-puan, kalau saya duduk di Kedah ni, dia bukan takat buat sirap bubuh daun pandan. Kita tambah dengan biji selasih ke, lepas pada tu nak bagi sejuk badan. Dia letak jintan manis tuan-puan. Ni jarang kita jumpa, orang dulu suka buat. Dia letak jintan manis supaya dia rasa macam rempah sikit. Tapi rempah tu tak apa rasa, tapi rasa manis tu, manis wangi tuan-puan, dengan sebab jintan manis tu. Berarti dia nak jamu orang sungguh. Maksudnya apa? Kadang-kadang untuk rumah dia pun dia tak buat, tapi dia nak bagi untuk orang yang berbuka, dia bagi yang terbaik. Ni orang hebat dah. Sebab banyak orang untuk diri dia buat bagus, nak bagi ke orang kurang. Tapi ni orang bagus tuan-tuan. So kalau kita boleh buat kebajikan apa tuan-tuan macam ni, buat siap-siap dah. Pergi beli gula, nak buat apa? Nak hantar sirap mai kat surau An-Nur contoh gitulah.
Hak samping kita duk bagi ni bab lain dah. Bagi tenaga bab lain dah. Saja nak buat, nak kongsi. Kalau orang tak pakai bulan Ramadan pun tak apa. Lepas bulan Ramadan ni orang akan pakai juga. Kita buat nak masuk Ramadan ni cerita dia. Sampai orang kata apa, tak apa, tak apa. Kita buat air panas je. Sirap apa semuanya tak payah buat dah. Nanti hajah tu akan main tak nanti. Anak dia akan main tak nanti. Sampai level tu lah orang dah buat. Kat kampung saya macam tu lah. Satu kita puan. Buat persediaan untuk kita nak khidmat dekat masjid surau dalam apa saja bentuk. Bulan Ramadan kadang kita tengok lepas habis orang buka tu tuan-puan, macam-macam. Ada orang pandai ambil benda tu pergi letak tempat hak sesuai. Ada orang tak, tinggal macam tu aja. Nak duduk nombor satu kan, tapi lepas tu tinggal macam tu. Kita tak usah kecil hati apa. Kita ni memang kita nak khidmat untuk rumah Allah. Ambil sudut tu je. Allah bagi peluang ku nak khidmat. Jangan nampak dia. Kalau kita nampak dia, kita kecil hati. Nampak Allah nak bagi peluang kita khidmat. Allah nak ampun dosa kita, Allah nak tingkatkan darjat kita. Allah jadikan asbab orang ni tinggal. So kita ambil je lah, tak usah mengeluh. Buat je khidmat macam ni. Minta doa ke Allah bagi sihat badan, bagi lapang dada kita memberi khidmat. Mari awal sikit tuan-puan, waktu petang tu tengok tandas-tandas yang tak bersih, ambil sikit masa tuan-puan, bawa pakaian kita untuk kita nak bersih tandas tu. Bersih bagi elok, orang tak tahu pun, kita buat sendiri. Apa-apa saja yang boleh menambahkan kebaikan tuan-puan. Tak ada selipar yang cukup, kita pergi beli selipar. Minta kat Tuhan, bagi Allah nampak peluang-peluang baik dan Allah mudahkan kita berbuat kebaikan tersebut. Saya boleh ambil 10 minit kita tuan-puan? Boleh? Kita kalau sampai dalam surau ni tuan-puan, hari Jumaat kan, lebih-lebih lagi kan, ataupun datang awal waktu maghrib ke waktu subuh ke, datang duduk kat surau ni, kita latih di bulan Ramadan, kita buatlah. Sebab kita tak ada makan dan sebagainya, lepas zuhur, lepas asar. Duduk tuan-puan, doa. Doa ni antara benda yang sangat bagus. Antara tempat yang makbul doa dalam masjid. Walaupun doa ni tak bertempat dan tak berwaktu, bukan mesti lepas sembahyang, bukan nanti atas surau, di mana rasa nak doa, doa. Tengok orang tua duduk berjalan, sebiji nampak macam muka ayah kita, ya Allah, kau ditempatkanlah ayahku bersama dengan para syuhada dan salihin. Tu pun doa. Tapi nak cerita antara tempat yang bagus doa di dalam rumah Allah lah. Antara azan dan iqamah, waktu hujan. Tapi maksud saya, kita ambil lah peluang. Jadikan diri kita suka bercakap dengan Tuhan. Sebab cakap dengan Tuhan tak gila. Dalam tu ada penyerahan. Tuan-tuan tengok tak kenapa Allah suka zikir yang dibuat oleh Nabi Lut, Allahumma salli ala sayyidina, oleh Nabi Yunus dalam perut ikan tu. Sebab dalam tu ada kalimah tauhid, dalam tu ada kalimah, dia ada 3 benda waktu dia ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di situ ada tauhid, la ilaha illa anta, inni subhanak. Di situ ada apa? Tasbih, mensucikan Allah, hilangkan kesyirikan. Dan di situ ada inni kuntu minaz zalimin, mengakui diri dia tu telah membuat zalim. Hebat tu tuan-tuan. Sampai Allah puji tuan-tuan dalam Quran. Kalau kita baca, tidak ada umat sehebat umat Nabi Allah Yunus. Kenapa? Sebab dia kembali pada kaum dia, seluruh kaum dia tu beriman. Seluruhnya 100,000 dan lebih Allah sebut. Hebatlah. Atas apa tuan-tuan? Atas yang dia buat tu. Boleh lepas pada perut ikan. Itu antara benda-benda yang hebat dan besar. Allah nak cerita, Nabi-Nabi ni tak salah. Tak ada pun. Kesalahan Nabi itu diprogramkan oleh Allah supaya orang di belakang macam kita boleh ambil panduan bila terlibat nak buat apa. So ambil peluang tuan-puan. Duduk, yang saya nak sebut ni apa dia? Duduk dalam masjid ni bukan mesti nampak angkat tangan. Duduk seorang-seorang. Macam mari hari Jumaat awal sikit, surah Kahfi dah habis baca, contoh gitulah. Dah buat dah solat-solat sunat kita nak buat, Quran pun dah baca. Ni kalau datang bulan Ramadan, duduk sopan, maghrib kita dah buka puasa, tak nak balik dah, nak tunggu sampai isyak. Sunat awabin dah buat, baca Quran pun dah buat. Satu kita nak baca, nak bagi khatam Quran, satu waktu kita habiskan 4 muka surat, 5 muka surat lah, dan dapatkan 20 waktu, 20 muka surat satu hari. Duduk seorang-seorang. Lepas tu tuan-tuan, ya Allah, ni Sobri ni, aku datang awal kat rumah engkau, aku banyak salah ya Allah, dengan kau banyak salah, dengan manusia banyak salah.
Aku tak tahu kau ampunkan dosa aku ataupun tidak. Aku tak tahu amal yang aku buat ni kau terima ataupun tidak. Aku minta kat engkau ya Allah, aku keluar pada rumah engkau ni. Nampak tak yang tadi tu dipanggil apa? Penyerahan. Serah diri kat Allah. Dipanggil doa pula. Tak nampak angkat tangan pun. Dipanggil apa? Dalam bahasa sekarang dipanggil monolog. Buat bicara hati. Itu pun doa. Aku minta kat engkau, aku keluar pada rumah engkau ni ya Allah. Engkau selesaikanlah apa yang kuranglah hidup aku ni. Tolonglah ya Allah, cukupkanlah mana-mana tempat yang kurang. Kau sempurnakanlah mana yang cacat. Mintalah Tuhan. Hebat tu. Tu di antara perkara yang biasa dibuat oleh para nabi dan rasul. Kalau mereka tidak ada salah. So kita lagi-lagi lah buat persiapan ni sebelum kita nak masuk Ramadan, supaya mudah-mudahan masuk Ramadan jadi kebiasaan bagi kita. Kalau semua benda nak buat Ramadan tak sempat tuan-tuan. Dan yang terakhir tuan-tuan puan nak sebut kat sini, banyak dah 10 tapi saya ambil 5 aja kat sini tuan-puan. Tambahlah ilmu yang berkait dengan Ramadan ni. Apa yang perlu kita buat? Pertamanya segi adab. Selama ni kita buat adab kurang. Contohnya mari semayang, duduk je kat mana kita nak duduk. Tak apalah, tapi tu kena berganjak lah. Banyakkan tempat nak solat sunat ni tak bagus, sebab tu tempat jadi saksi di hadapan Allah. Tapi kalau boleh cari tempat paling depan lah, sebab nak jumpa dengan Allah. Jangan mari awal duduk saf paling belakang. Contoh gitulah. Lepas tu kita tekad nak mari jumpa Allah ni, nak buat sesempurnanya. Orang pergi main bola ataupun once dia masuk dalam padang ataupun isteri tak ingat, anak tak ingat, handphone pun tinggal tuan-puan dalam beg dekat bilik persalinan. Kita nak masuk jumpa dengan Allah, patut kita kena lagi beradab lah. Handphone ni melainkan kita nak ambil Quran tu payah, sebab handphone kita tulisan dia besar, ada makna dia senang pegang. Atas niat tu tak apa, tapi jangan duk tengok TikTok ke FB ke, simpan benda tu semua. Start ni bulan nak masuk bulan Ramadan ni, bulan Syaban kena start buat macam tu lah. Ni perkara yang kita nak selesaikan, ada adab ni kan? Masuk dalam solat ataupun kalau kita dah solat, macam saya sebutkan hari tu, saya nak sebut balik kat sini sebab ni nak menjelang Ramadan. Kalau kita masuk, kita mari duduk saf depan ni, kita semayang tahiyatul masjid. Apa kita biasa buat? Kita baca Fatihah, lepas tu kita terus bergantilah pertukaran rukun fi'li kita kepada rukuk, naik i'tidal. So sekarang buat sesempurna. Macam mana kita buat solat fardu, macam tu kita buat waktu solat sunat. Barulah kita akan dapat darjat di bulan Ramadan tu. Buat fardu dapat lebih, seperti mana Nabi kata, buat sunat macam solat fardu. Nak dapat darjat tu kena mula bulan Syaban ni. Maksudnya masuk solat, baca, walaupun solat sunat, baca doa iftitah. Macam saya sebutkan hari itu, kalau kita tak nak baca panjang sebab masa kita pendek, sebab kita baca Fatihah tu pun lambat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita orang yang biasa baca macam tu. Kita tahu kalau kita baca macam tu takut tak sempat. Zuhur nak buat 4, bukan nak buat 2, nak ambil sunnah Nabi. Seperti mana kata Nabi kepada isterinya, siapa yang membuat zuhur 4 rakaat dan sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat, maka dagingnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan dia nak ambil darjat tu. Kalau dia baca macam tu jadi payah. Jadi kita ambillah doa iftitah nak baca juga, sebab nak ambil sunnah tu. Ambil yang Ibnu Umar sebutkan sewaktu dia masuk semayang dengan Nabi, dia dengar seorang laki-laki membaca sebaiknya takbiratul ihram, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lepas tu baca Fatihah. Takat tu je doa iftitah. Tapi nanti solat fardu kita baca penuh lah. Nak ambil juga doa iftitah tu, ambil takat tu sebab ada sunnahnya. Tak nak tinggal. Nak buat apa? Sesempurnanya. Ni cerita adab. Barulah nanti tuan-tuan akan tengok tuan-puanlah hidup kita sampai kita mati. Allah senangkan kita nak buat kebaikan. Rasa tu, masa tu macam ada panjang. Pada masa bagi orang lain sama aja. Sebab bila kita buat sesempurnanya, semua benda Allah jadikan hidup kita tu jadi elok. Anak kita akan berakhlak baik dengan kita. Kita berdepan dengan orang suka tuan-puan berbuat baik dengan kita. Bila kita mati, orang hanya akan sebut lepas kita mati kebaikan kita, amalan kita dan akhlak kita. Orang tak akan sebut keburukan kita. Itu tanda-tanda seseorang tu mati husnul khatimah. Nak ambil ini sebelum kita masuk Ramadan ni. Kita kalau nak puasa tuan-puan masuk Ramadan, buat persiapan. Kita nak masuk dah ni, masuk dengan roh. Jangan hanya nak puasa lahir, dengan roh betul. Elakkan dah daripada tengok, buka kat internet nak tengok benda-benda mengarut tu, padam.
Saya wallah tuan-puan, saya cerita kat tuan-tuan puan ni, saya akan hantar kat grup sekolah lama saya. Sebab dalam tu ada macam-macam orang. Ada orang dah sedar, ada orang masih style dulu duk ada lagi. Jadi kadang-kadang ada gambar tak elok masuk, saya memang delete cepat, tapi kekalkan sebab sakit demam, senang kita doa, kenduri senang kita pergi. Dah nak beritahu ke admin pun tak larat nak beritahu. Dia tak ramai, ada seorang dua ni je. Dan bila nak masuk Ramadan, kita takut kita terbaca. Bila dia baca, dia akan masuk dalam fikiran kita. So, saya akan beritahu lah, kalau saya tengok grup-grup macam tu, ada grup surau kita takkan ada macam tu. Tapi grup-grup kawan-kawan lama ni, so, saya akan beritahu terus kat dia. Admin, saya kata, Tuan Admin, saya mohon izin keluar kejap sebab saya rasa saya banyak, saya kena betulkan dengan Allah. Jangan cerita kita baik, jangan cerita orang tu tak elok. So, saya rasa saya nak keluar sekejap. Kalau ada rezeki, saya Tuan Admin masukkan balik saya lah lepas Ramadan ni. Kalau tidak, tak apalah. Kalau kita duk baca bulan Ramadan lagi tu pun dia sangkut diri kita ni. So elakkan. Saya nak pesan satu je, pesan para ulama. Dia kata sekali kamu masuk dalam dosa, jalan keluar makin sukar. Tuan-tuan ingat tu je. Sekali kita tengok benda tak senonoh atau pakai internet, asalnya nak tengok Quran, nak betulkan, ternampak. Tapi itu kita pun tekan. Dan kita masuk untuk esok nak tengok pula apa dia lagi. Apa dia lagi. Macam itulah. Ini zaman fitnah tuan-puan. Orang masukkan segala-gala. Bergaduh suami isteri pun orang masuk ke FB. Kita duk baca kisah orang. Waktu kita start duduk sebut, takkanlah jawatan punya tinggi bergaduh dengan bini pakai helmet. Dah pula masuk pula cerita tu. Panjang cerita tuan-puan. Kita tak terlibat pun. Tu baru kita dengar sebelah pihak. Pihak lain kita tak tahu. Kita dah bercakap lah. Sedangkan Nabi Daud, Allah pesankan bila datang orang mengadu kat dia, Allah kata apa? Hendaklah kamu dengar pihak satu lagi, kemudian baru kamu buat pertimbangan. Jangan terus buat kesimpulan lepas dengar sebelah pihak. Lepas tu bahayanya fitnah. Lebih baik jangan. So masuk dengan roh dalam bulan Ramadan ni. Kita nak puasa juga, fikiran kita, hati kita, lidah kita, mata kita. Masuk dengan roh. Kalau kita masuk lahir saja, habis gitu lah. Termasuk tuan-tuan, kalau kita nak jadikan belanja kita ni terkawal di bulan Ramadan ni, buka puasa di masjid dan surau. Dan nak dapatkan barakah puasa di masjid dan surau, di samping kita sumbang tuan-tuan untuk masjid dan surau, tak boleh ambil satu bahagian ke, katalah setengah masjid dia tak 1,200 untuk nak jamu 200 orang berbuka. Dia bagi pula pada 4. 1,200 bagi 4 dapatlah 300. Siapa nak korban kat 300 boleh, nak korban separuh boleh, nak korban nak berikan untuk semua boleh. Tak boleh buat yang tu, tuan-puan, mari bagi tenaga kita kat sini. Tak boleh juga buat yang tu, mari buka puasa di masjid dan surau. InsyaAllah jimat belanja hidup kita. Boleh tuan Yang ni terakhir kali tuan-puan, buru keberkatan dan ganjaran di bulan Ramadan ni. Buat apa saja. Bila kita rajin buat di awal Ramadan, kita buat persiapan, tahu ilmunya tuan-puan, rajin kita isi halalnya macam tu, nanti 10 terakhir Ramadan insya-Allah kita senang nak buat untuk mendapat Lailatul Qadar. Saya sebut sekali lagi sebagai penutup tuan-puan sini, Imam Malik tuan-puan, masuk je 29 Syaban, dia akan ambil kitab hadis dia. Pada dia tu sangat mencintai Nabi. Macam saya katakan selalu, dia masuk dalam Madinah, turun pada kuda terbaik dia, pijak je dataran tuan-puan Masjid Nabi tu, sandal dia pun, kasut dia pun dia angkat. Tak nak dah. Sebab dia tak sanggup berjalan. Di bawah tu ada Imamul Muttaqin, ada Rasulullah mengajak hadis, ratusan ribu orang dengar bila dia mengajar. Tapi masuk 29 Syaban, ambil kitab hadis dia tu, balut dengan kain bagi elok, letak tempat yang tinggi. Kemudian dia kata, kini tibalah waktu untuk aku utamakan kalamullah. Nak tumpu Quran. Ambil lah dulu. Mudah-mudahan kita jadi orang baik-baik tuan-puan lepas Ramadan nanti. Sampai sini saja. Mudah-mudahan ada kebaikan dan kebajikan yang boleh kita kongsi dalam majlis ni. Saya sendiri nak minta maaf tuan-puan sepanjang mengendalikan majlis ni, tentu ada salah. Tuan-tuan dengar betul-betul cakap saya ni. Ni part yang sangat penting, perempuan pun dengar ni. Sebab nanti anak-anak kita akan datang jumpa kita, suami kita jumpa kita, isteri kita jumpa kita elok sebelum Ramadan. Kata macam ni. Yang contoh, sepanjang abang hidup dengan yang dah dekat 50 tahun ni, umur dah dekat 70 sekarang ni kan, 70 lebih dah, abang rasa abang banyak salah. Sekali lagi saya nak sebut, padamkan sebut rasa-rasa ni. Mungkin yang banyak salah dengan abang, tak usah sebut mungkin, sebut terus. Sebab bila kata mungkin, erti mungkin salah, mungkin tidak, kita duk simpan lagi. Itu dipanggil kita tak clear betul hati kita, mazmumah duk ada lagi. Mungkin hang banyak salah dengan aku, istilah gitulah.
Nak minta maaf jangan sebut mungkin. Pesan ke anak-anak kita. Nak minta maaf ni, bulan Ramadan, kita sendiri, kalau anak kita tak buat, kita buat. Ayah selama besarkan kamu, ayah banyak salah. Sebut terus. Mungkin ayah banyak salah. Kenapa mungkin? Mungkin hang pun salah dengan ayah. Tak selesai benda ni. Ayah banyak salah. Ayah kasar. Kamu terasa ayah lebih anak tu, kurang anak ni. Tapi ayah buat semua tu, ayah tak ada niat. Ayah nak semua anak-anak ayah jadi baik. Mulut ayah, cara ayah layan, ayah ada salah, ayah minta maaf. Dan dia bila dengar je benda tu, anak tu kena latih. Dia kata apa? Sama-sama ayah. Sama-sama tak selesai masalah juga. Apa dia sama-sama? Tak ada apa. Dia kena kata kat ayah dia, ayah, Along maafkan ayah. Dia kena sebut perkataan tu. Serupa kalau anak kita minta maaf dengan kita. Kita jangan kata sama-sama. Angah, Umi maafkan Angah. Segala-gala yang pernah berlaku antara Angah dengan Umi maafkan Angah. Kena sebut macam tu. Kita jangan sebut sama-sama. Boleh tuan-tuan? So, saya tuan-tuan minta maaf dengan tuan-tuan ni. Sepanjang kenal tuan-tuan puan di sini. Pada tuan-tuan ramai dulu. Sampai sekarang tengok rupa-rupa yang ramai tu pun dah balik pada Allah pun banyak. Yang sempat kita berpuasa tahun sudah, tahun ni tak ada dengan kita pun ramai dah tuan-tuan. So giliran kita sedang dicatat oleh Israel akan datang bila-bila. Mudah-mudahan di saat Tuhan panggil kita pulang, Allah redha kita dan kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.